Allahu Akbar. Melampuh Panadol latih kita. Senyum tu sedekah kepala otak itu. Tabuh. Kepala otak. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, saya semua. Halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang, kucapkan bagi teman-teman yang kebetulan video-video aku lewat di beranda YouTube teman-teman. Langsung aja join dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan hari ini aku bakalan nge-reaction salah satu ceramah yang juga banyak di request sama teman-teman semua yang udah pada DM. Terima kasih banyak. Nah, hari ini kita bakalan reaction dari channel Berita Harian Online. Langsung aja di subscribe. Tanpa berlama-lama kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Wah, durasinya aku suka nih, panjang. Dari Rambau pergi ke kota. Boleh bek nyamuk ke Bukit Putih. Dah lama kita tak jumpa. Ramai yang gomok dan yang kuih. Tu syukur makna tanda cukup makan. Cukup makan. Serba merah bajunya. Jadi pada hari ini dalam menyokong usul yang dibawa oleh sahabat-sahabat, saya memecahkan kepada beberapa bahan sokongan saya. Yaitu yang pertama, bersatu padu. Semua orang cerita bab bersatu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, janganlah berpecah belah. Dan dalam satu hadis Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersama jemaah dan janganlah kamu berpecah keluar dari jemaah. Hadis riwayat Tirmizi. Bila sebut tentang bersatu, masalah orang-orang kita ni tak boleh masuk air sikit. Ada benda yang dia tak dapat, mulalah ada seman. Tahu seman? Apa tu? Mulalah ada tapakanjat, mulalah dia nak keluar. Saya nak beritahu, yang keluar tu biar dia keluar. Yang ada ni kita bola elok-elok. Yang ada boreh kita buat kata nanti bahasa ni 9, boreh kita ni jaga elok. Betul. Pol duli kan lah dia nak buat parti tapawai ke parti puyuk ke lantak dia lah. Kita tak kisah ada banyak sejarah berlaku, akhirnya mereka akan kembali. Sogan-sogan datang dia balik. Kita doakanlah yang terbaik. Yang ada kita jaga. Topuk yang pertama. Betul. Topuk lah. Tepuk tangan. Berminta topuk ni. Macam mana tak hilang suara kawan saya. Puih ni menorang topuk tidak. Kalau nak baca WhatsApp pergi keluar. Nak dengar ni nak cakap ni. Tu sebab orang cerita macam-macam. Dasar beritahu macam-macam. Dia leka WhatsApp lepas tu lalap. Apa guna Jadi bila sebut tentang bersatu padu, dasar apa yang kita buat tak ada gunanya kalau tak ada sokongan daripada rakyat. Tak ada guna kalau tak ada sokongan daripada akar umbi. Betul. Jadi kita bersatu padu, jaga apa yang kita ada, pastikan kita akan kekal memerintah dalam pilihan raya yang akan datang. Saya teringat lagu warisan tu kena nyanyi, jadikan wajib kat sekolah balik. Anak kecil main api, apa lagunya? Hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda, akibat sengketa sesamalah kita. Cinta lenyap di arus zaman. Banyak banget guys perhimpunannya. Cukup. Kita tak boleh nyanyi, tahu kan kalau menyanyi kan buat album Sedara Mara pun tak nak beli. Itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai ahli UMNO yang dikasih sekalian, termasuk yang di atas ni. Ni semua ahli ni. Jangan ngada.
Semua ahli kita sama, cuma kita letakkan dia ketua untuk pimpin kita. Mantap, betul. Jadi kita sama-sama tauhidkan buat baik, pedulikan apa orang nak khabar, pedulikan buat benda baik. Sebagaimana kita petik dalam surah Ali Imran, dan hendaklah ada di kalangan kamu menyeru kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat baik, serta melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Tauhidkan baik-baik, pedulikan anak cakap apa. Punya hebat kita. Perjuangan kita daripada dulu, yang pertama, kita nak memerangi kefakiran. Betul. Kita ada jabatan kebajikan, kita bagi BRIM, krim, ais krim, macam-macam. Kita ada kedai rakyat satu Malaysia, kita ada bantuan rakyat satu Malaysia, macam-macam itu barikan, pedulikan. Betul. Nak bagi benda baik. Kita buat benda baik, niat lillahi ta'ala buat. Yang kedua, jihad menentang kejahilan. Kita siapkan pendidikan. Itu sebab di Negeri Sembilan, cita-cita kita, azam kita nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu. Sebab risau dengan generasi anak muda pada hari ini. Betul. Yang topuk tu semua Negeri Sembilan. Orang lain tak ada lah dah. Kalau sebut lagi dia dah topuk. Iya, kita risau hari ini. Kita kata negara Islam, pertandingan melalak kemen banyak. Menyanyi daripada baru menoteh, sampailah otai masih berdosa. Apa kerja, la ilaha illallah. Benda-benda agama ni kita nak tegak, kita kata kita UMNO, kita kata kita ni memperjuangkan Islam, agama, bangsa dan negara, maka teruskan perjuangan itu. Kita siapkan prasarana pendidikan daripada lahir sampailah tua. Iya. Kita tengok pada tadika, kita ada tadika kemas, tadika perpaduan, tadika kemas tu, la ilallah, tak pernah pilih. Sampai tak kira, tak pernah ada cikgu tu tanya, abah kau parti mana? Semurah-murah tadika dalam dunia. Yuran sebulan RM20 je. Itu pun ada yang tak bayar. Dia senang tuan-tuan nak tengok orang yang tak bayar yuran tadika ni. Dia nunggu anak jauh. Dia tak bayar yuran tu. Jangan jauh macam ni. Senyap. Yang takut cikgu tanya. PTPTN tunggu jauh juga. PTPTN tu pun satu. Ini dah skip tadi. Tan Sri ni dia macam bincangan saya pula kan. Tak ada bincangan. PTPTN tu pun satu. Memang nak marah kerajaan, kejam kerajaan ni aja. Entah apa benda kau tahu bayar balik patut free. Biasiswa dah. Tapi terlampau banyak tak boleh nak bagi semua tu sebab kita ada PTPTN. Tapi PTPTN bagi pinjam pakai. Oh, kau melalak ke dataran mereka. Waktu kau dapat, mungkin kau tak cakap. Kau dah licin tala, kau ngajaran, lepas tu kau marah. Itu pun baik lagi UMNO tu. Pergi jumpa PTPTN, bincang. Okeylah, siapa dapat first class degree, bagi jadi beasiswa. Apa lagi nak? Pergilah belajar, apa memakak-makak, baik apa? Senang nak cakap, payah panas kan. Macam tu juga. Dari segi jihad kita menentang penyakit, kita siapkan hospital. Tak cukup hospital, klinik satu Malaysia. Wih. RM1 bayar. Itu pun pakcik tu lupa bawa duit pun tak ada, dia halau kat misi tu dah. Kan? Langsung jeluk gue celotehannya. Saya cakap benda senang. Ada orang cakap apa? Alah, kalau siapa merintah pun sama ya. Mana sama? Cuba tengok cerita Nustan tu, Amitabh Bachchan. Betul, ayah sakit kan, doktor tu datang rumah free, tapi ubat kena beli sendiri. Beli ubat, pergi ke farmasi merayu dah, duit tak ada dah. Diambil ubat tu lagi, kerja kat polis. Mana sama? Kat Malaysia ni ada misi kerja pesakit tu bukan sebab apa? Ubat tertinggal. Allahu Akbar. Melampau Panadol latih kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi tauhid baik-baik. Apa baik-baik? Kan? Kita bela rakyat bab kefakiran, bab pendidikan. Begitu juga bab pendidikan ni lah, saya tengok pendidikan kita sampai ke atas tu sebab saya cakap tadi PTPTN pun saya dah sentuh. Begitu juga kita jihad kita teruskan perjuangan kita, satukan rakyat kita, pedulikan. Sebab Nabi sebut 3 tanda orang beriman.
3 tanda orang beriman. Pertama, taat pada Allah. Orang UMNO ingat. Buat masjid banyak, bangga. Tapi tak pergi masjid. Apa guna? Wah. Bercerita ni. Pergi masjid pun tidak. Wah, ya Allah. Tadi sahabat saya sebut pasal sedekah. Tadi yang Melaka sebut. Sedekah lah. Ini hari Jumaat datang pun. La ilaha illallah. Lalu tabung lalap. Tertidur. Yang seorang tu lagi nak. Lalu tabung senyum. Senyum tu sedekah kepala otak tu. Tabung. Kepala otak. Tabung tu nak duit. Tak nak kau senyum nak. Ya Allah. Satu, taat kepada Allah. Betul. Yang kedua, jauhkan perkara yang haram. Zina haram. Judi haram. Arak haram. Sokok. Langsung senyap. Tu boleh tanya tu. Tanya Ustaz Agung. Ustaz Agung. Tak, dia orang kita dipandai. Apa hukum judi? Haram. Arak haram. Judi haram. Zina haram. Isap rokok. Sebenarnya ada perbezaan pandangan di sana. Automatik jawapan. Ya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang beriman, Nabi beritahu, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Betul. Maintain. Kau khabar lah apa nak khabar. Ni bukan nak bodek ya, terang saya cakap terang ni. Kan sebab saya tak tahan dengan kalau buat bodek-bodek ni, tapi saya nak beritahu satu je. Satu pono saya heran dengan PM ni, dengan presiden kita. Orang balon dia macam-macam tu. Dia macam tu. Handal. Kalau kita tak tahulah kojab merah, kojab hijau, kojab apa tu. Tapi dia handal lah. Tapi saya tak ada apa-apa tu tak puji tu lah. Tapi ayo. Jadi kita harus teruskan buat benda-benda baik, benda-benda baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Teruskanlah tolong. Sebab rakyat kita ni tengah susah. Rakyat kita tengah susah. Kita faham masalah ekonomi global. Bila orang mau mokak-mokak, saya ni maklumlah Presiden Alumni Debat Malaysia. Kalau orang tanya, saya tahu, saya jawab. Bila orang tanya, harga barang sekarang mahal. Cuba ingat balik, zaman mak kita makin, masa bila mak kita cakap barang murah. Cakap. Pernah dengar tak? Mak kita, alhamdulillah lah zaman kita ni murah. Pernah dengar tak? Enggak. Itu sebab bila ada orang masuk dalam Facebook, bandingkan harga hari ni dengan harga tahun 80-an itu kau jual bangang. Kau coba banget. Dulu pun mahal lah, tapi rezeki masing-masing ikhtiar. Ikhtiar. Tolonglah, kita tolong rakyat sebab hidup rakyat sekarang ni ibarat sirih naik junjungan patah. Golak-golak, faham tidak? Peribahasa Melayu tu, sirih naik, dia ada beberapa peribahasa Melayu. Sirih berlipat dengan sendiri, maksud kesenangan datang dengan mudah. Sirih naik, junjungan naik, untung dan bahagia datang silih berganti. Sirih naik, junjungan patah, bermaksud baru nak senang sikit, dah susah balik. Dah susah balik. Itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Kita terus bantu. Bak kata, kadang-kadang kita baru nak senang. Maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad, saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ku sangkakan nanas atas permata. Rupanya durian tajam berduri. Ku sangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Ya Allah. Tahuikan buat benda baik, jaga amanah elok-elok. Sebagaimana sabda Nabi, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Janji kita ada, amanah pun kita ada, kena jaga. Tolak rasuah, teruskan berintegriti, kita jaga wala apa pun orang kata.
Kepada SPRM, teruskan tangkap pemberi rasuah, jangan tangkap penerima rasuah. Betul. Sebab tak ada orang bagi, takkan diterima. Biar kita teguhkan keimanan kita. Nah, RM50, jangan rasuah saya. 100, jangan cabar saya. 500, awak dah melampau. 700, awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1000, jangan cakap kuat-kuat. Benda ni yang nak kena buang ni. Prinsip keimanan pertahankan kita. Prinsip integriti kita. Kita jaga supaya kita kekal relevan dulu, kini dan selama-lamanya. Mantap. Kemudian bila sebut tentang yang ketiga. Berapa poin ketiga tu? Apa tu awak cakap? Dia masuk suku. Kita rugi dan si masuk suku, masuk pono. Mak dia cakap dengan saya itu, dia cakap Masuk suku pun anak empek lah. anak ompeknya nyambil balik kojo tu. Di dalam surah An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, istrinya Hawa, dan yang membiarkan dari kedua-dua zuriat itu lelaki dan perempuan yang ramai. Kita teruskan jaga kebajikan, kita teruskan potensi kita, kita kembangkan, jaga rakyat kita, dan tanpa terlupa kita imbas juga, tinjau-tinjau dulu juga kesusahan saudara kita di Rohingya. Betul. Kita bagi satu tempoh minta Aung San Suu Kyi selesaikan masalah ini segera. Kalau tak ada gunanya dia menerima Nobel keamanan. Kalau tidak, kita syorkan Nobel yang diperoleh itu tarik balik sebab dia menghina penerima-penerima Nobel di seluruh dunia secara teknikalnya. Nah, yang tu tak apa faham mana ke? Jadi kita ingat orang yang susah walau di mana pun kita berada, ingat mahupun yang di atas, mahupun yang di bawah, ingat kesusahan orang lain, berusahalah berbuat baik seperti yang saya sebutkan. Dan yang keempat, Empek. UMNO. Kayak kelompok kadang tersamsul juga. UMNO perlu jadi inklusif, jangan lagi jadi eksklusif. Jangan lagi, kita kadang-kadang ada orang, ni dah nak sampai, dah cupil-cupil bona tu tak cupil. Dah terosak bona, dah pisau kat sini, belagak alih tu. Kita dah 2 kali dikatakan akan ji'un. Tu tak ji'un? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia khabar dalam pilihan rayanya dah habis, pilihan rayanya habis, tapi kita masih ada. Sebab apa? Dengan izin Allah. Kita buat benda baik. Itu sebab yang saya khabarkan pada awal tadi. Sifat kita inklusif, campur orang. Apa guna kita bangun? Tak ada lah. Sekarang ni tak ada nak sebut. Banyak apa? Banyak masjid kita bina. Bukan cerita bina. Kita kena campur masyarakat. Campur rakyat. Kita kata perteraskan parti Islam. Subuh tak nak sampai. Imam pun tak pernah. Ketua keluarga lelaki ingat tu. Wajib jadi imam kat rumah kurang-kurang seminggu sekali tu. Tak confident maghrib, bawa Zuhur. Berucap pakai PWCC, kong, Imam Zuhur. Jadilah kan. Tapi makna kata kita kena campur. Kena campur masyarakat. Jumpa. 3 benda Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat. Apa, macam mana kau guna nikmat kau dulu? Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Kau boleh jaga tak amanah kau? Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Betul. Dah banyak masa dah. Lekor dah bercakap, atau cakap. Bergaduh, cukup-cukup lah. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Biduk pun tak tahu. Perahu lah, perahu. Dia lalu. Jadi kiambang pun tak tahu, masalah tu. Jadi kiambang tu berkuat, lama tu dia baik balik sebab ada asas kita kena baik. Betul. Kalau tidak kerana apa, kalau tidak kerana harta, kalau tidak kerana apa pun, satu perkara, kerana agama kita kena bersatu.
Tu sebab bila dibontangkan rang undang-undang 355, kita kena sokong. Yang pi cerita ke orang tak berkenaan wek apa? Cerita ke sama kita lah tu undang kita. Apa yang kita nak takut bana? Islam agama rasmi persekutuan. Macam kita lah nak semayang ambil uduk, kenapa lah tanya kek Sami tu pula? Betul tak ni? Tarat ni betul tak? Oh biasa saya tengok bukan itu macam tu lah. Tak, saya bagi analogi. Iya. Islam kat negara kita ni hebat. Orang semua cakap Malaysia bagus. Ya betul, betul. Poi umrah ke poi haji jumpa orang Arab tu, Malaysia bagus khabar. Sebab itu yang dia tahu sebut. Datang Malaysia dulu, saya ingat masa cogom dulu tahun bila tak? Tahun 88 mari. La ilaha illallah masa datang dia kata terperanjat dia masuk KLA. Jannah, jannah. Dia nampak banyak pokok dalam KLA itu. Negara dia payah jumpa pokok. Bawa pergi Masjid Shah Alam. Bangih ni. Macam mana nak ambil wuduk? Kepala paip tak ada. Apa itu artinya? Negara dia kepala paip banyak, air tak ada. Nazir tu pun kau hulu tangan tu keluar air. Dia hulu keluar air. Dah tak jadi ambil semayang lekor dak main air pula dah. Main air. Ya Allah. Tak nak tunjuk kita ni agama Islam. Bayangan satu-satunya negara dalam dunia yang boleh baik walaupun pelbagai suku kaum, pelbagai agama. Agama Islam hebat, indah, murninya. Kalau kita tengok negara-negara Commonwealth ikut peruntukan undang-undang tu, negara pada yang tak faham lah, negara-negara Commonwealth ni pernah dijajah oleh British. Faham? Tak, saya kena cakap tu. Ada macam ni ya kan, saya kena cakap. Jadi dalam banyak-banyak negara salah satu syarat nak merdeka dia kena terima setuju dengan perlembagaan yang disediakan oleh pihak British. 2-3 kali Tunku Abdul Rahman pergi jumpa bincang. Bila bincang, kita banyak kali runding, akhirnya kita nak juga masukkan agama Islam, agama rasmi persekutuan tu. Sebab itulah beza dengan negara Commonwealth yang lain. Negara kita ada peruntukan tu sebab atas itulah kita jaga. Ni apa hal pula? Ada pula orang kita tak sadar diri, nak pindah, nak buang, nak mansuhkan, apa hal? Tak sadar diri. Kan? Dia belajar makin itulah jaga dia. Agama Islam, agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Indahnya undang-undang kita sebenarnya. Ya betul. Itu sebab bila kita tadi cerita pasal undang-undang, kita kena sokong. Kena sokong dan kita juga kena siapkan diri kita bersedia untuk melaksanakan undang-undang itu. Bersedia. Sebab kita nak menjadi generasi yang bertakwa. Kita tengok Masjid Nabawi, kita tengok Masjid Kuba, Nabi jadikan sebagai asas untuk menyatu padukan rakyat. Maka tu sebab saya sebut pasal masjid. Jadikan masjid sampai kita berbaik dengan orang, bercampur dengan masyarakat. Dah masuk jumpa. Jangan jadi eksklusif lagi, inklusif. Biarlah kita bersatu, bak kata pepatah, seciap bak ayam, sedoncing bak besi. Pun tak faham itu salah. Apa kena guna ayam dengan bosi? Maksudnya bersatu padu dalam segala hal. Oh. Sedoncing, cing-cing, kan sama bunyi tu. Tak ada dia cing tu bab bunyi, melainkan dia bodoh orang. Kan? Seterusnya, hormat. Menghormati satu dengan yang lain. Itu betul. Yang kelima. Dan laksanakanlah akhlak Nabi. Antara sebab doa tidak dimakbulkan menurut Ibrahim Adham ada 10. Pertama, dia kata dia takut ke Allah tapi tetap buat apa yang Allah Ta'ala larang. Kedua, dia kata dia sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Ketiga, dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Keempat, dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah usaha mengelak daripada neraka, malah hancein. Yang kelima, dia tahu dia dapat nikmat tapi tak pernah syukur. Yang keenam, dia tahu syaitan itu musuh tapi tak pernah usaha perang musuh. Ketujuh, dia tahu dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Saya bagi 7 dulu. Yang 3 tu lupa. Lain kali lah. Lupa. Macam laju bawa korut pun nak ingat. Kan? Kacau. Nabi ajar kita, orang UMNO ingat 3 perkara.
Nak selamat kita, parti kita buang 3 perkara. Pertama, buang tamak. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Kok orang perempuan? Iya, maksud saya ada makanan ke luar, ambil seorang satu. Jangan tamak, ambil banyak. Kalau nak kongsi tak apa. Faham? Paham. Orang perempuan marah betul tajuk ni. Ada seorang ustaz tu ceramah kat Kelumpur, orang perempuan tak nak ke payung emas, dia terus jawab tu. Syurga besar elok sajuk tak apa payung dah, payung. Langsung sonyak ustaz tu. Sesuatu ustaz. Saya ada ceramah kat satu Felda, tak nak sebut lah kan. Grup Mahaban Berjanji. Ni Mahaban Berjanji ni pun satu. Ni budak-budak puteri. Masuklah. Kau bagi wanita yang masuk. Yang dah goyeh-goyeh tu datang. Apa itu? Tak, bukan wanita UMNO, dia tempat lain. Kalau puteri, semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Semangat. Ni tu tu. Marhaban ya marhaban. Jangankan orang lelaki, presiden pun lagi buah kemah. Saya ceramah masa tu saya cakap, nak tunjuk orang perempuan yang penyemarah lah kan. Orang perempuan kalau boleh setuju, boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Tori jawab, biar dengan kau. Jawab. Yang seorang tu lagi tahu, cubalah kahwin, saya potong. La ilah. Hei, apa tu maksud tak dapat dia sabar dia, walaupun nama dia Sabariah binti Sabar. Laki yang bila nak potong tu, laki tengah parking motor tolongan, malam tu tak lalap tidur. Asal terjaga tengok ada litak. Malam tu dia tidur suara dalam ni 3 lapis. Ada lah tu. Pertama, jangan tamak. Sebab Nabi bagi tahu orang yang tamak dijanji oleh Allah disampitkan lubang kubur dia. Sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi kalau kita tamak. Tak payahlah tamak. Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim menyatakan, kalaulah kita tanya kepada tamak, wahai tamak, siapakah ayah kamu? Maka tamak akan menjawab, ayahku adalah keraguan kepada takdir. Tak percaya daripada rezeki Allah Ta'ala bagi. Bila tanya soalan kedua, apakah pekerjaan kamu wahai tamak? Maka tamak akan menjawab, pekerjaanku adalah kehinaan, hina. Dan soalan ketiga ditanya, andai kata ditanya tentang apakah matlamat kamu, maka tamak akan menjawab, matlamatku adalah halangan. Akhirnya orang yang tamak dihalang untuk dapat apa-apa. Itu sebab orang tua-tua dulu sebut, orang tamak selalu rugi. Bagai anjing dengan bayang-bayang, bagai monyet menelan lada. Itu kan peribahasa tu dah. Ingat tak kartun monyet dulu yang nak makan lada tu? Aku nak itu, ingat tak? Kancil cakap, tak boleh monyet, kita tak boleh makan benda tu, ingat tak? Aku tak peduli kan? Kalau yang tak tahu tu, dia pun tengok upin-ipin tu. Betul. Jangan kita dengki. Syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang tak ada buat apa. Saya ajar, setiap kali yang saya jumpa orang, saya akan beritahu. Orang kadang kita naik motor, berhenti kat traffic light ni. Bang, bini tapuk. Pahal. Tu abang kereta besar bang. Bila dapat pakai kereta macam tu. Suami ni, yang ketua cawangan UMNO ni. Pengusi JKK. Dengan penuh ketenangan, jangan risau yang abang dah start mengumpul dah. Jangan beli hutang, tak baik hutang. Presiden cakap jangan hutang, tapi kita beli cash. Ya ke bang, dah berapa ringgit abang kumpul? Alhamdulillah setakat malam tadi dah ada RM50 dah. Lihat apa yang dia tak ada. Tapi yang dalam kereta tu kosan kereta tansi pengusi tetap Afrika ni bukan sini. Dia kereta besar. Dia cakap apa? Yang teruk betul jam hari ni. Kan bagus kalau dapat naik motor macam dia. Itu sebab bahagia ni bukan lihat apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Betul. Jangan dengki. Kadang-kadang kita tak dapat satu bondo, Allah Ta'ala bagi bondo lain. Tak dapatnya, dapat bini lawa.
tak dapatnya, tapi dapat anak ramai. Ingat sanang kau? Kan sanang tu. Kan balik tanya wanita tu, yang rebeh-rebeh tu tanya anak berapa ramai. Tak ada cacanya jalan ada dia tengah. Dah tahu kawan tu tua, sebakul beg bagi La ilaha illallah. Balikkanlah bagi, dia letak setelah mengengkeh nginjing bawa balik. Sian tengok kan. Iya anak ramai, balik rumah satu buah meja, satu kek tiang la ilallah contoh kan. Yang belum ada anak pun syukur boleh tengok wayang. Orang yang anak ramai tak boleh tengok wayang tu tak susah. Baru duduk nak tonceng tak. Syukur dengan apa yang kata. Kita risau nengok kadang-kadang tu masalah dia dah pergi Kuala Lumpur ni, nengok anak orang tinggal anak kita. Nengok bini orang lupa kat bini kita. Salah. Itu masalah tu. Yang besar kolak tu lebih kurang tu. Terangkit koning nembak lah kan. Sabar banyak-banyak. Sebelum tu saya kena beritahu, saya dah kahwin tu. Kan? Jadi bila sabut tentang syukur tadi itulah dia. Buat apa nak dongki-dongki? Apa Betul. yang ada tu kita syukur. Sikap kita Alhamdulillah. pada apa yang kita ada. Bersyukurlah. Syukur tu Imam Ghazali kata ada empat. Yang pertama sabut, syukur alhamdulillah. Satu. Yang kedua, dalam hati mengakui siapa yang bagi nikmat? Allah. Berhentilah orang Melayu menyebut nasib baik. Nasib baik tak hujan. Nasib baik hujan, tak ada pedah. Baik sabut alhamdulillah hujan, Allah Taala nak bagi salju. Iya, betul. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak serontak. Kenduri pergi umrah. Jangan salah sangka. Yang ketiga, perbuatan kita biarlah melambangkan ketundukan kepada yang bagi nikmat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Pertama, nikmat apa nak bolo? Nikmat iman dan nikmat Islam di negara kita. Bolo, jaga, elok-elok, jangan dirosakkan. Betul. Nikmat yang kedua, nikmat kesihatan kita jaga. Jangan selalu bona dinner kat hotel ni. Golek-golek kambing. Botu makan kambing sunnah Nabi tadi tapi tak ada sampai sekor dah. Tu yang ramai orang UMNO ada penyakit go out. Gaut. Jangan rosakkan kesihatan kita, jaga sebab kita nak kerja Kuwait ni. PRU dah dokek. Tu sebab jaga kesihatan kita sebab banyak benda nak buat. Dan yang ketiga, jaga nikmat perpaduan dan nikmat keamanan yang kita ada di dalam negara kita. Jaga elok-elok. Orang luar tu tengah tunggu ya, gaduh. Okey. Kau tunggu. Dia tunggu masa nak masuk. Jangan bagi can. Tengok di China, di wilayah Xinjiang China. Orang Islam situ punya teruk diseksa macam mana di Xinjiang tu. Sampaikan hari Jumaat ada askar berkawal depan masjid. Tiada solat Jumaat hari ini. Kalau melawan nak ditembak, semayanglah kat padang tu. Kita ada. Tak ada macam tu. Tak sampai tahap macam tu. Bulan puasa diwajibkan orang Islam buka kedai, kalau tak tarik balik lesen. Kita tak macam tu. Tu sebab jaga nikmat iman dan nikmat Islam dalam negara kita. Jaga nikmat perpaduan, jaga nikmat keharmonian dalam negara kita. Dan yang ketiga, jangan Sombong. Kita sombong dengan siapa? Sombong dengan Allah. Itu sebabnya saya sebut tadi awal tadi kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang manusia baik manusia adalah beri manfaat pada orang lain. Iya, betul. Itu saya sebut tadi. Itu sebab jangan kita nak jobo. Oh ni 9, jangan ingat saya mencarut lah. Jobo ni sombong tau. Jobo, jangan salah sebut tau. Jobo. Jadi jangan kita sombong-sombong. Kalau tak kerana rakyat, belum tentu ada yang di atas. Kena ingat tu. Betul. Jadi yang atas jagalah elok-elok. Kita percaya dengan kepimpinan yang ada, jaga elok-elok, tauhidkan jaga kita ni. Pandai-pandailah jaga. Kaki tangan awam tu dah ponek dah dapat 500. Tak ni contoh. Dengan ini saya mengumumkan demi memikirkan. Maka penyawan awam kita berikan bonus 3 bulan gaji. Yang akan dibayar dalam tempoh 10 tahun.
Jadilah. 10 tahun. Tak ada, makna bagilah. Apa yang kita bagi tak kisah, kita ikut je. Kita ikut. Yang penting bagi yang terbaik untuk rakyat. Jangan kita sombong. Jaga. 3 manusia paling sombong. Siapa dia? Allah Ta'ala bagi bala kat dia. Pertama, Fir'aun. Sebab dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit jantung, tak pernah sakit buah pinggang, zika, cikukunya, tak ada. Tapi akhirnya disebabkan sombong, dia tenggelam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Yang kedua yang sombong, Qarun. Qarun sombong sebab kekayaan dia. Punya kaya Qarun. Sampaikan gudang-gudang harta tu ada kunci. Kunci tu dibuat daripada Ameh. Kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta bawah. Jadi kita nak, kalau setakat Donald Trump tu tak ada apa. Akhirnya Qarun ditenggelamkan di dalam dasar bumi bersama-sama dengan hartanya di tanah Arab. Tu yang heran tu. Orang buat pertandingan mencari harta karun kayak kelumpung. Takut bingai kan, bingai. Tanam tempat lain, cari tempat lain. Mana nak jumpa? Berhenti baik benda sosio ni. Itu yang ditukar tu jadi Amazing Race lah, Explore Race lah, ada tukar. Ada dengar cakap saya tu kan. Buat benda sosio jangan buat. Tiup lilin jangan buat lagi dah. Nak potong kek, potong je. Kek UMNO yang dililin. Kenapa ada lilin? Kadang dia lah lagi pandai daripada kedai Cina tu. Berapa umur dia? 70. Berapa batang lilin? 70 batang dia. Orang tu tiup langsung mati dia. Banyak lilin. Benda sesio jangan buat. Lain lah kalau kau makan batang lilin tu. 70 tiup. Tinggal. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Betul. Ingat kepada Allah. Sebab apa yang kita buat. Contoh bila orang puji. Bagus betul UMNO ni. Bagus yang UMNO ni. Dia macam ni. Itu semua dengan izin Allah. Kami buat yang terbaik. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih lah sebab YB bagi jalan dekat tempat kita. Tak ada ni izin Allah ni. Saya cuma buat kertas kerja je. Tak biasa sebut orang menyampah dengar tu. Kadang-kadang perangai orang kita tahu tak apa maksud ikhlas. Tadi sahabat saya Melaka tadi sebut pasal ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tanpa mengharapkan ganjaran. Wa imma, terima kasih pun tak nak. Ayat kita, Eden tolong ikhlas tapi dia terima kasih pun tidak. Ayat tu biasa sebut. Ya. Kita jangan apalah, jangan sombong sebab ada orang yang dah mula sombong bila keluar daripada parti kita. Pedulikanlah. Doakanlah mudah-mudahan Allah Taala membuka hatinya. Walaupun dahulu dia pernah berikrar sehidup semati sumpah setia totok bersama dengan UMNO. Saya tak cakap sesiapa ni contoh. Tapi kita maintain, teruskan istiqamah dalam perjuangan kita. Betul. Aku juga istiqomah guys, udah perjalanan, perjuangan. Apa tuh? Tutup lah loceng tu. Dan menjalankan tugas. Sikit. Last. Les. Oh, tanda harus berakhir gitu. Masuk aja. Kita baca balik orang UMNO baca balik pasal ghuraba. Ghuraba iaitu bagaimana Islam datang dalam keadaan yang asing. Nabi sebut macam ni Islam muncul dalam keadaan asing dan dia akan kembali dalam keadaan asing. Nescaya beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Kita sekarang ni buat baik dianggap pelik oleh orang. Ada yang bodoh tak betul. Pedulikan kita buat baik. Malahan Nabi sebut beruntunglah orang yang terasing itu. Tauhidkanlah kita buat baik. Siap Ustaz. Maka sebagai penutup untuk dipegang oleh semua. Pesanan saya untuk pilihan raya yang akan datang dan akan datang. Yang pertama ingat Allah Ta'ala segala-galanya. Segala-gala apa kita buat ingat pada Allah. Lillahi Ta'ala, hidup dengan bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak layak kita ambil puji-pujian tu. Kita berada dalam dewan ni pun dengan izin Allah. Amin. Yang kedua, membantu satu dengan yang lain. Yang atas bantu bahagian-bahagian. Bahagian bantu cawangan. Cawangan balas balik dengan bantu orang atas dengan menyampaikan dasar-dasar dengan baik. Yang ketiga, cakna dan mengambil berat. Cakna tu ambil tahu dan juga ambil berat permasalahan rakyat. Yang atas mahupun yang bawah. Yang bawah buat kerja sampaikan masalah rakyat kepada yang atas. Yang atas cubalah cari formula dan ramuan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Yang keempat,
dakwahlah kita bawa kepada perkara-perkara yang baik. Pentarbiyah dalam UMNO ini penting untuk bawa elemen-elemen baik di dalam UMNO ini supaya diterima oleh masyarakat. Dan yang kelima, fitnah dan caci maki minta jauhkan. Bukan cara kita memaki hamun dalam ucapan. Bukan cara kita memfitnah. Walau apa pun dikhabarkan orang, ingat kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan khalifah terakhir dan yang terakhir sekali zaman kiamat. Dan kita sekarang ini berada pada zaman fitnah. Yang mana manusia lagi gemar dengan fitnah daripada dengan benda-benda betul. Kalau nampak dalam WhatsApp, jangan forward. Jangan mencari saham dosa akhirat. Baca ni, forward ni, kau tengok ni. Tak, kalau rasa tak betul, padam. Rasa tak tahu, ya ke tidak, padam. Bila disampai-sampaikan kadang-kadang jadi lain. Orang yang pertama kata, Ali pergi ke sekolah menaiki basikal, tiba-tiba ternampak mayat di tepi jalan. Sampai orang ke-10, Ali ternampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah. Kan lain cerita tu. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Ya, ada yang tidur tak? Tak ada. Inilah sejarah crowd saya paling ramai dengar saya bercakap. Saya pernah ceramah mari 6 orang ada tak? Dalam 6 orang, yang 2 orang tu jajab bilik air. Kau kancing kau jauh, tinggal empek. Yang empek tu, yang dompet pula 2 orang tu tidur, tinggal 2. Yang 2 tu lah tengok saya macam ni. Bila dah habis ceramah, saya pun cakap dengan pengurusi, bagus betul 2 orang tu. Sampai sudah tunggu saya, tuan, yang 2 orang tu pakak dah lah. Tak ada seorang pun dengar ceramah. Tapi kalau ciannya, kalau tak pakak tu dah. Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap ikan sepat. Alhamdulillah, sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dah dapat. Mantap. Nah, bismillah. Berlari-lari dalam guni. Sudah berlari kita lipat. Sudah lama hamba menanti. Hari ini akhirnya nak bercakap, barulah dapat. Dapat. Dan yang terakhir, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya tadi yang menyinggung perasaan semua. Minta maaf banyak. Sungguhnya saya cakap tadi daripada hati saya. Pokok sekayu, daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi tentang celotehan Samsul Debat gamatkan Dewan Merdeka. Jadi selama 40 menitan kurang lebih. Dan ini terasa kayak 5 menit aja gitu guys. Karena nggak berasa ini sebuah ceramah, sebuah celotehan. Kita tahu cara pembawaan dia itu enjoy banget, ada lawak-lawaknya dan membuat kita tuh kayak nggak bosan meskipun berjam-jam dengerin dia ceramah itu nggak bosan sama sekali dan nggak ngantuk sama sekali itu loh. Terima kasih sekali lagi yang udah ngirim video ini sama aku. Akhirnya tereaction juga meskipun durasinya panjang. Ini 40 ya. Mungkin ini akan jadi 50 menit kali ya guys. Ini kayaknya menjadi reaction terpanjang aku selama aku reaction Ustadz Samsul Debat sih kayaknya. Tapi ini seru banget loh guys, ini seru banget dan banyak yang aku bilang tadi, banyak pengajaran yang kita dapatkan gitu. Yaudah kayaknya cukup sekian video reaction ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.